Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua player-player yang berkesempatan bersama saya malam ini. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar saudara sihat, walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Apa khabar saudara Mizi Aziz, saudara Mustafa Ilyas, saudara Muhammad Fuad? Waalaikumsalam ya. Saudara Syah Ibrahim, terima kasih sahabat malam. Man JB, happy man. Syarifuddin Syahari, terima kasih man. Asma Baba, Jul Hashbi Jikiron, saudara Yahya Ibrahim Mamatip, Edeksi Diksi, sahabat malam bersama saya. Samna, saudara Hafazah Abu Bakar, man jangan kuat telinga kuat-kuat man. Pok Cham Baharudin, Ramlah Hamid, saudara Saga Biru, Azman Muhammad, saudara Muhammad Azmi, saudara Abdul Hamid Hashim. Apa khabar saudara? Saudara Fuad Rahman, malam makan apa? Saya malam makan mangga je. Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar Kelantan? Raja Kamal, Raja Bazan, apa khabar aku? Semoga sehat. Zainah Latif, Osman Kamil, Zainuddin Taigo, Amir Dolah, Azali Kasim, Ruby Din, lewat sikit lebih ya. Tapi Ruby datang hadir bersama dengan pasangannya. Saya mendoakan kebahagiaan untuk Ruby. Munim Hamid, apa khabar saudara? Pak Ngah, Mior Amirul, Syuk Azi, Amir Dolah dan Share. Terima kasih. Itu yang saya harapkan dari saudara. Syukur Jamil, Paridan Dam, Johari Gobek, Mayang, Wak Sukimin. Saya minta share sajalah. Saya akan terus bersama dengan saudara tanpa dikenakan sebarang bayaran, percuma. Khidmat saya memberi pencerahan percuma. Yang saya mahu daripada saudara adalah like and share supaya teman-teman yang lain dapat. Saban hari saya harus mencari bahan-bahan, melayari internet, dan banyak juga ilmu yang saya dapat. Bukan hanya saudara, saya juga memperoleh banyak ilmu dan informasi. Saudara Fuad, sambal peria udang. Alhamdulillah, sedap tu. Rubidin, terima kasih. Zid Izwan, Mat Aidil Jusoh, Roslan Mak Yatim, Samsudin Zain, Muhammad Asri, Awi Ros, Ani Hani, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni. Cuma malam tadi saya tak sempat santun sebab keletihan. Saudara, semalam panas sangat, jadi saya keletihan. Jadi saya habis saja usai saya berpencerahan, saya naik ke atas, terus boom, tidur dan bermimpi mimpi-mimpi yang indah dalam suasana yang begitu haru biru sekarang ni, saudara ya. Bagaimanapun, Raja Baizal, apa khabar? Terima kasih. Saya harus memberi pencerahan hari ini, tanggal 7 Mac 2021. COVID-19, kes baru alhamdulillah ada kelegaan. Ada naik 3. Semalam 1680, hari ini cuma 1683. Dan 3 kematian saja, jumlah kematian 1169. Menjadikan angka terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona adalah 313,460. Di Sabah alhamdulillah dia masih lagi 2 angka tetapi ada peningkatan. Semalam 74, hari ini 99. Labuan juga ada peningkatan tapi single digit. Itu semalam, kemarin 1, hari ini 8. Cuma di Sarawak, Sarawak masih lagi berlegar pada angka 200. Dah 3 hari dah. 3 hari dulu 250, kemudian dia turun 221. Hari ini turun lagi 201. Tetapi masih lagi pada angka 200. Kita berdoa agar warga di Sarawak dapat segera memutuskan jaringan COVID-19. Di Kedah 2 angka iaitu 15, tapi naik 3 lah sebab kerana semalam 11. Cuma di Penang cek Sarjan tak cerai. Sebab semalam 84, hari ini tiba-tiba melonjak balik. 2 hari dulu 119. Semalam dia turun 84. Hari ini dia melonjak 172. Mamu, combi. Tak cerai lah macam ni. Kita nak turun berterusan. Macam di Perak Ayub. Semalam 68, hari ini 48. Nak tu lega lah sikit. Kita tak bakar tu Ayub. Di Selangor juga ada penurunan, tapi angkanya bukanlah angka yang sedikit. Sebab semalam 826, tapi hari ini 746. Masih lagi angka-angka yang banyak.
yang menggusarkan kita. Jumlah di Selangor sudah mencapai jumlah terkumpul 104,654 orang warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kuala Lumpur semalam lega 81, hari ini naik balik 125. Di Putrajaya kekal 2 orang. Di Negeri Sembilan alhamdulillah turun 2 angka, semalam 89, hari ini 48. Begitu juga di Melaka. Syabas warga Melaka, sebab hari ini single digit. Semalam 10, kemarin 10, hari ini 3 saja yang dijangkiti oleh virus corona. Di Johor, dia masih lagi, dia punya gelembungnya tu turun naik. 3 hari lepas 463, kemudian dia turun 139. Hari ini meningkat balik 158. Jadi kepada warga Johor, berusahalah, jagalah kebersihan diri, kemudian pastikan social distancing ataupun jarak sosial. Di Pahang turun semalam 17, hari ini 12. Di Terengganu alhamdulillah semalam 22, hari ini 12. Di Kelantan juga turun semalam 35, hari 12. Cuma di Perlis ni aduhai, bagaimana warga Perlis semalam lega, kita lega di Perlis, sifar COVID-19. Tiba-tiba hari ini mendadak naik 24 orang. Ini yang saya tak faham. Ya, Pak Nazil, berhati-hati Pak Nazil. Tiba-tiba saja, berapa lama dah? Single digit. 1, 2, kemudian 3, kemudian 0, sifar, 1, 3. Tiba-tiba hari ini saja 24 orang. Sama-samalah kita berdoa agar warga Perlis segera diturunkan balik wabak virus corona ini. Itu laporan yang saya dapat daripada Kementerian Kesihatan. Dan yang terkini siang tadi Tun Dr. Mahathir telah pun melakukan imunisasi vaksin di pusat pemberian vaksin PPV di Langkawi, di pusat Sukarlada di Langkawi. Cuma ialah beliau adalah warga yang lebih 70 tahun, perlu diberi injeksi ya. InsyaAllah kita berdoa agar kesihatan beliau kekal dan pemikiran beliau cergas. Cuma jangan ganggu yang bukan-bukan lah. Dalam politik ni eloklah kalau boleh Yang Berhormat Tun sepatutnya jadi seorang yang menasihati, bukan mengharu birukan suasana politik. Cuma saya nak beri sedikit ilmu ataupun pencerahan berhubung dengan virus corona, pandemik virus corona ini. Sebenarnya pada sewaktu dunia terjebak dalam perang dunia pertama, iaitu daripada tahun 1914 hingga 1918, tercetus satu wabak seperti juga virus corona, tapi wabak itu dinamakan sebagai Spanish influenza. Itu pandemik Spanish influenza yang mengakibatkan sejumlah 500 juta warga dunia yang dijangkiti oleh pandemik Spanish influenza, di mana ia menelan korban antara 20 ke 50 juta orang. Ya, wabak ini berkembang begitu cepat sekali ya, kerana selama setahun. Tapi bagaimanapun dalam tempoh setahun setengah dia berkurangan. Tetapi pada tahun 1957 hingga 1958 dia datang balik, dia menyerang dan mengakibatkan 2 juta orang bergelimpangan mayat. Begitu juga ini pada tahun 1968 ke 1969, seramai 1 juta orang disahkan meninggal. Jadi saya melihat virus corona juga, kalau saudara ingat waktu mula-mula dulu menyerang di Eropah, selepas terjadi di Wuhan, ia menyerang Sepanyol. Saya tak tahu kenapa. Apakah ini kebetulan? Sekali di Sepanyol satu ketika dulu pada peringkat awal ramai yang mati bergelempangan, sehingga kan presidennya, pimpinannya akhirnya tak tahu nak buat apa. Dan mereka akhirnya berserah pada Allah. Sebab itu waktu itu masjid-masjid dibuka untuk mereka berdoa. Dan kini di Sepanyol nampak gayanya berkurangan. Dan kita berharap agar pandemik ini dapat berkurangan. Ya. Saudara jangan lupa bahawa dia punya Spanish influenza ni lebih kurang sama dengan virus corona, kerana ia menyerang di bahagian hidung, kemudian kungkung, terus ke bahagian paru-paru. Cuma tahun itu tahun Perang Dunia pertama dan perubatan tak ada, vaksin tak ada. Jadi akibatnya sejumlah antara 20 ke 50 juta rakyat di seluruh dunia
warga dunia yang meninggal dunia. Dan hari ini kita di sini kabarnya saya tak dapat tengok pula daripada CNN, tapi jumlahnya juga mencapai lebih daripada 15 juta. Jadi bersamalah kita berdoa, kalaulah dulu boleh terhapus, boleh hilang pandemik ini Spanish influenza ini, saya yakin bahawa kuasa Allah SWT, virus corona ini boleh dihapuskan. Okey saudara, terima kasih saudara Fauzi Taib, Mito. Dan sekarang ni kita masuk dalam keadaan susah begini, jangan lupa e-commerce. Sebab baginda Rasulullah menyatakan bahawa pendapatan hasil yang terbaik adalah perniagaan. 9 daripada 10 pendapatan yang terbaik adalah datang daripada hasil perniagaan. Jadi saudara kirimkanlah. Saya buka, saya tunggu. Tak ada yang datang lagi. Jadi kalau tak ada, saya mewawarkan produk isteri saya ataupun Ibu Azhar, itu rendang tok dan bahulu berdal. Tapi boleh berhubung dengan Azhar untuk memasukkan produk saudara. Dia hubungi Azhar 011-330-41241. Begitu juga, boleh juga berhubung dengan Siti Farehah untuk mengiklan produk saudara. Siti Farehah 017-711-4300. Cuma bila hubungi Siti Farehah, jangan lupalah pula dendeng manis Siti Farehah. Tak gitu saudara ya. Dan kalau nakkan buah-buahan yang segar, hubungilah saudara Syauqi 012-357-5703. Ada teman-teman yang bertanya pada saya, suruh saya hantar. Saya kata saya tak tahu, saya cuma mewawarkan. Ya, saudara kena ambil nombor telefon ni, saudara berhubung dengan mereka. Saya tak dapat menyatakan berapa harga buah dan sebagainya. Saya tidak menjalankan perniagaan, saya untuk mewawarkan perniagaan. Baik saudara, Rasulullah SAW satu ketika dahulu daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ketika itu bahawa seorang sahabat Nabi meninggal dunia pada hari peperangan Khaybar. Kemudian sahabat memberitahu Rasulullah. Lalu baginda bersabda, solatkan sahabat kamu itu. Maka sahabat yang beritahu pada Rasulullah, dia pun berubah muka. Kerana mendengar sabda junjungan, dia kata, kamu solatkanlah. Lalu baginda menegaskan, sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat khianat di jalan Allah. Jadi mereka pun segera memeriksa barang-barang yang dimiliki oleh sahabatnya itu yang meninggal dunia dalam peperangan, dan mereka menjumpai perhiasan milik orang Yahudi yang harganya tidak sampai pun 2 dirham, itu 2 ringgit saja. Ini hadis daripada Abu Daud, sanad siqah, sanad hadis ini. Ya, jadi pengajaran daripada ini, setiap harta yang kita miliki perlu dipastikan bersih dan halal, hasil dari sumber yang benar-benar baik. Kerana Rasulullah SAW enggan, malah Rasulullah SAW enggan menyembayangkan jenazah sahabat kerana mengambil harta yang bukan haknya. Walaupun nilainya sebegitu kecil, itu 2 dirham, lebih kurang 2 ringgit. Perbuatan khulul, iaitu mengambil khulul, G-H-U-L-U-L, khulul. Perbuatan khulul ini iaitu mengambil harta yang berkaitan dengan hak orang lain dengan cara menzalimi orang lain seperti rasuah, mencuri, ataupun merompak, menipu atau sebarang sumber yang haram ini adalah ditegah. Jadi menurut Al-Nasafi, khulul adalah apabila seorang mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Dengan kata lain, segala macam bentuk pengambilan dan penyimpangan harta seperti rasuah, penipuan, manipulasi dan mencuri termasuk perbuatan khulul. Jadi kalimah khulul secara umum digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan. Jadi kita harus memastikan diri kita bersih daripada khulul. Ini bahasa baru, khulul. Saudara, jauhilah diri kita daripada mengambil harta dengan cara yang batil. Begitu juga seperti rasuah dan sebagainya. Ya? Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini, yang saya nak bagi pencerahan malam ini adalah rakyat semakin lenjan. Rakyat semakin lenjan. Lenjan ni dia letih, marah, kecewa dan sebagainya. Kita lenjan lah. Ada dulu filem lakonan Eman Manan lenjan juga tajuk tu. Sebab di situ bila ada berlakunya penipuan dan sebagainya, itu maksudnya lenjan. Mangsa penipuan. Jadi lenjan juga kita. Bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan,
kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil, apa khabar Pak Nazil di Perlis? Teman-teman ya, Pak Nazil, bukan Pak Nazir ya. Orang Perlis dah 24 orang dijangkiti oleh virus corona. Berhati-hati Pak Nazil, nanti kita kalau sakit susah pula tak dapat pantun. Hari ini Pak Nazil menghantar pantun kepada saya, katanya, beli durian berkira-kira, buah badam pula dikelih. Kelih ni keling, tengok. Beli durian berkira-kira, buah badam pula dikelih. Api kebencian terus membara kerana tertipu pemimpin dipilih. Ya, saudara Zubair Bakar, salam daripada N69. Dia kata api kebencian terus membara kerana tertipu pemimpin dipilih. Letak kain atas tilam, Pak Hasan duduk terjeda. Pemimpin bermain 2 kolam. Rakyat terkesan. Janji dinoda. Itu Pak Nazil, dia menzahirkan kebencian dia kepada pemimpin-pemimpin yang diangkat sebagai pemimpin. Akhirnya mereka memilih untuk berada dalam 2 kolam. Saudara, saya mesti memberi peringatan kerana peguam saya berkali-kali ingat, dia kata, Datuk, tiap-tiap malam you kena bagi peringatan. Saya kena bagi peringatan. Semua yang saudara tulis dalam wall saya ini adalah tanggungjawab saudara. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang kiriman yang bercanggah ataupun bertentangan dengan dasar MCMC, iaitu dasar Kementerian komuniti. Okey? Jadi saudara harus bertanggungjawab dan saya tidak bertanggungjawab atas sebarang tulisan. Sebab itu saya minta saudara, kalau nak tulis, nak catat, nak persoalan, nak bertanya dengan saya, bertanyalah secara berhemah dan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang sopan. Terima kasih saudara Rosli Osman. Fi Aufia, Ahmad Tarmizi Abdullah, terima kasih. Waalaikumsalam. Saudara, hari ini juga, jangan kita lupa, hari ini kita harus mengucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia. Ini wanita ni satu kaum yang cukup disantuni oleh Rasulullah SAW. Itu wanita adalah ibu. Hari ini adalah Hari Wanita Sedunia dan kita orang lelaki perlu menyantuni setiap wanita. Kerana wanita ini adalah ibu. Selalu saya sering berpesan pada teman-teman saya. Saya kata, kalau kamu tidak suka melakukan penganiayaan atau menyakiti, atau kamu tak suka orang menyakiti hati ibu kamu, jangan kamu sakiti hati ibu kepada anak-anak kamu. Jadi pada suami ini, dia kena ingat, kalau dia tak suka orang marah mak dia, kalau tak suka orang jerkah mak dia, kalau tak suka orang menginaya ibunya, maka jangan lakukan tindakan begitu kepada ibu, kepada anak-anak anda. Jadi santunilah wanita. Selamat Hari Wanita Sedunia. Anda adalah syurga kepada kami kaum laki-laki. Kalau anda ibu, syurga kami terletak di bawah telapak kaki anda. Saya tak ada peluang lagi, mak saya dah tak ada. Jadi jangan lupa saudara, kita mengucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia. Hari ini masih lagi tak ada jawapan dan tak ada berita berhubung dengan moratorium. Jadi hampalah kita. Tidak ada juga penjelasan berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja dalam keadaan hari ini. Cuma kita tengoklah besok. Kerana janjinya besok ada pengumuman. Dan kononnya, terima kasih Mak Hafiz Abdul. Selamat Hari Wanita Sedunia. Kerana katanya pada kumpulan wang simpanan pekerja akan mula memproses dan memula membayar caruman-caruman, pencarum-pencarum yang ingin mengeluarkan dari akaun, sama ada iSinar ke Lestari ke, tak tahulah saya. Salam Sarawak, sayang secara mana, sayang Sarawak, siapa ni? Sayang Sarawak, Norifan Steven, salam Sarawakku, sayang Datuk, terima kasih. Seri Sarawak, sayang Sarawak, sungainya sempit. Hendak ku bawa perahu sempit. Tinggallah mak, tinggallah saudara. Itulah keadaan kita ya. Yang saya ingatlah, Seri Sarawak. Yang masih lagi saya marah. Sebenarnya saya marah, saya bosan sebenarnya, saudara. Kerana harga barangan masih lagi tak terkawal. Masih lagi rakyat terhimpit dengan kehidupan yang terlalu sukar.
Tak kisahlah, tadi saya tengok dalam TV, dalam kiriman wall, Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri, Alhamdulillah, berkesempatan mengerjakan umrah. Berpeluang pula masuk ke dalam Kaabah. Semoga beliau mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Semoga beliau balik nanti dapat menangani masalah rakyat. Kita bukan ambil kisah sangat. Cuma kita mahukan negara kita ni sentiasa aman bahagia. Lain kita, siapa saja nak jadi Perdana Menteri, saya tak ambil kisah. Sebab itu saya dah cakap berkali-kali. Wujudkan balik parlimen tu. Bukan pasal apa, bukan kita nak menjatuhkan siapa, kita nak bertanya. Sebab kita ada wakil rakyat. Ahli-ahli parlimen kita ni harus membawa perjuangan rakyat. Semoga ada kesedaran, ada keinsafan daripada Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri balik daripada Mekah nanti. Mungkinlah dia bagi tahu pada menteri yang jaga haiwan parlimen ni, bukalah parlimen balik. Semoga kita berdoa. Jadi beliau pergi, kita mendoakan selamat pergi, selamat kembali. Kita tidak ada permusuhan peribadi. Cuma apa yang disantuni kalau tak betul, kita sanggah. Itu saja. Saya dengan Tan Sri bukan kenal hari ni. Berpuluh tahun dah kenal. Sebelum jadi Menteri Besar Johor lagi. Itu keadaannya. Segitu. Saudara Tun Arman, kalau boleh, nak marah-marah pun berpada-pada. Saudara ya. Saya hari ini menerima kiriman, saya tengok pengumuman daripada minggu lalu sebenarnya, iaitu Khazanah Nasional. Ini yang mengerikan kita. Khazanah Nasional telah mengeluarkan laporan tahunan, iaitu bagi tahun 2020. Dia kata, Khazanah tidak lagi melaporkan nilai jumlah aset dengan jelas sejak pilihan raya umum ke-14. Jadi kita boleh kira sendiri dengan mengambil angka jumlah hutang dengan angka perkali lindungan nilai aset boleh tunai. Jumlah nilai aset boleh tunai Khazanah sudah jatuh sekali lagi tahun lepas. Itu setelah 2 kali turun masa kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Nilai aset ini turun kepada 12.41 bilion walaupun hutang turun 2.7 bilion. Pada tahun lalu ke angka 125 bilion. Itu pada tahun 2020. Jumlah sebelum itu 137 bilion pada 2019. Jadi itu keadaannya, Khazanah terus susut. Ya. Sebab itu jumlah aset Khazanah tidak disentuh dalam laporan media tempatan minggu lalu. Jadi ini yang saya katakan bahawa pimpinan tidak mahu bercakap berterus terang, nyatakan kepada rakyat, kita nak tahu. Kemudian ini merupakan terlalu jauh dia punya kejatuhannya di bawah nilai 157.2 bilion pada tahun 2017 sewaktu Barisan Nasional mentadbir negara. Jadi saiz Khazanah Nasional sudah turun sejumlah 21% sejak pilihan raya umum 14 setelah banyak aset-aset yang dikumpul oleh kerajaan pimpinan Barisan Nasional telah dijual. Jadi situasi sebegini bukanlah sesuatu yang baik untuk negara. Sebab itu saya katakan bahawa kita harus pimpinan hari ini harus berfikir. Jangan asyik nak jual saja harta-harta ni semua. Yang pelabur-pelabur yang datang pula tu bukan datang daripada dalam negeri, pelabur daripada Singapura. Saya nyatakan contoh, saya bagi contoh. Kabarnya hotel di Jalan Bukit Bintang, apa nama hotel tu. Jual ni dijual pada harga 150 juta. Untuk 150 juta, Singapura cuma memerlukan 50 juta saja. Wangnya, sebab wangnya lebih besar daripada wang kita. Jadi kita nak membina hotel itu bukan semudah. Saudara Azhari Wahid Izham, sabar saudara. Jangan saudara berbahasa begitu. Saya tak berkenan lah tengok ayat-ayat begitu. Kita warga yang menyantuni, bahasa kita indah. Mungkin saudara Jari ni anak-anak muda. Saya kecewa juga kalau melihat ada anak-anak muda menggunakan bahasa-bahasa yang lucah. Sabar saudara. Ya, saudara Mak Zaki, Hotel Raja Chulan. Terima kasih saudara Mak Zaki Wan Abdullah. Hotel Raja Chulan dijual. Hotel itu milik Tabung Angkatan Tentera. Nak membinanya bukan senang, bertahun. Tiba-tiba datang Khazanah, dijual kepada syarikat daripada Singapura. Singapura menggunakan duit dia 50 juta aja, wang Singapura.
Jadi kita di sini nilainya 150 juta. Kerana wang kita bertambah sedikit, bertambah kecil. Sebab itu, bila laporan daripada khazanah ini, walaupun dia kata turunnya 21% sejak pilihan raya umum ke-14, dan ia akan berlarutan kalau sesuatu tidak dilakukan. Kerana itu kita harus mengingatkan pimpinan. Dan sebab itulah perlu parlimen dibuka untuk ahli-ahli parlimen bertanya. Sebabnya sekarang ni, rakyat sebenarnya, saya nak cakap terus terang lah. Malam ni kita nak cakap soal ini pun, biar panjang pun tak apalah. Debik ajalah, dia kata. Rakyat bertambah bosan. Rakyat bosan bila persoalan kehidupan mereka tidak dan gagal disantuni. Rakyat terus lenjan, saudara-saudara lenjan. Lenjan ini ditipu, dihina, diperdaya dan terbiar begitu saja. Kehidupan rakyat tidak disantuni. Macam saya katakan berkali-kali tiap-tiap malam saya menyebut soal harga barangan makanan di pasaran. Ini adalah terletak di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Dia boleh, dengan ada sekarang ni, kita masih lagi dalam pentadbiran atau pemerintahan darurat. Dia boleh menggunakan kuasa darurat untuk panggil semua pembekal-pembekal, ini harga yang kerajaan tetapkan. Jadi masyarakat kapitalis kena tunduk, kena ikut. Tapi yang hari ini nampak gayanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri seolah-olah tunduk kepada kehendak kapitalis. Yang saya cakap berkali-kali. Pertama disebabkan kelulusan AP ataupun permit untuk mengimport makanan. Hanya orang-orang tertentu saja. Perkara ini tidak diselesaikan. Tidak terlaksana. Contoh beras, cuma 4 orang saja pengimport. Sedangkan dapatan saya untuk 1 bulan, kita memerlukan beras saja sekitar dalam 1.8 bilion. Kalau 4 orang bagi sama rata, masing-masing ada lebih kurang 450 juta. Apakah dia mempunyai wang 450 juta untuk mengimport? Saudara Ali Yusof, ya tu dah bosan. Memang kita bosan. Sebab beras pun kadang-kadang, saya amat khawatir. Kerana lagi lama mereka tidak dapat menyimpan food bank. Saya dah cakap dulu, zaman saya sekolah dulu, zaman saya muda-muda dulu. Kita tidak maulah harga tu balik pada zaman dulu, satu benda yang impossible. Satu benda yang tidak mungkin berlaku. Sesuatu yang dah kita lalui akan berterusan. Contoh yang saya ambil. Biarlah saya betul terang, saya tak mahu, tapi ini gambaran dahulu. Dahulu, untuk kita makan roti canai, sekeping roti canai, saya ingat lagi di kedai Harun, Jalan Cokit, 20 sen. Hari ini RM2. Dulu kalau kita makan nasi kandar sekitar Jalan Tegak Brahman tu, nasi kandar Ibrahim Shah ke apa semua, RM2.50, siap dengan teh ais. Hari ini tak kurang daripada RM16. Jauh sangat dia punya harganya tu. Berbeza waktu saya belajar di London tahun 1982-87. 5 tahun waktu itu. Saya beli kebab. Makan macam ni apa roti canai, kebab. Kebab £1.50. Tak bolehlah kita buat tukaran pada orang Malaysia. Tidak, kita anggap macam £1.50 macam RM1.50 lah. Hari ini tahun lepas bila anak saya dah belajar di London, saya bertanya, kebab macam mana? Dia kata baru £1.80. Ataupun RM1.80 lah. Lebih kurang gitulah kalau kita gunakan dalam mata wang apa semua. 1.8. £1.80. Kenaikannya tak banyak mana. Tidaklah naik sampai £13. Kerana artinya kerajaan England, dia Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hak Ehwal Pengguna dia memang menjaga hal ehwal kepenggunaan, hal ehwal makanan rakyat. Untuk hari ini, walaupun keadaan negara dunia sekarang ni merudum ekonomi apa semua, dengan £50, £60 cukup untuk membeli makanan tanpa dalam seminggu. Berbeza kita. Saudara alam muka sama. Zaman Jepun lagi murah. Satu sen saja. Tak, saya menyangkakan tak boleh lah. Maksud saya tu artinya memang kita tahu akan naik. Tapi tidaklah kenaikan yang melampau-lampau. Minyak masak dah RM30.95. Ini apa hal? Minyak masak kita pengeluar minyak masak. Sebab kita memberi kepada kartel-kartel. Kepada orang-orang kapitalis yang menguasai pasaran harga makanan.
Kenapa tidak ditangani? Sebab itu rakyat bosan. Ada menteri tak buat kerja. Bukan seorang, ramai. Harga barangan naik melambung-lambung. Dan untuk turun balik satu benda yang susah. Jadi dengan adanya undang-undang darurat sekarang ini, ambillah kesempatan. Sepatutnya ambil kesempatan untuk bagi tahu pada pedagang-pedagang, kapitalis ni, kapitan ni, ini harga yang ditentukan oleh kerajaan, harga siling. Siapa yang menaikkan harga, maka kamu boleh didakwa. Dulu, satu ketika dulu, kita ada pula zaman Kerajaan Barisan Nasional. Antara cara nak menangani, kita katakan harga pencatutan. Bukan pancut, pencatutan. Kalau harga itu naik tiba-tiba, maka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri akan datang bertanya kenapa harga naik. Begitu juga, kita juga dulu pernah harga rokok mencanak lagi, memang dah cerita lah. Saya ini perokok tagak. Begitu juga, satu ketika dulu, anti sorok. Sebab peniaga-peniaga ni banyak, dia punya cara, trik dan taktik dia. Barang makanan disorok supaya demand itu tinggi. Bila demand tinggi, harga naik. Kerajaan menggunakan kuasa yang ada. Waktu itu tidak ada undang-undang darurat. Jadi, waktu itu, diadakan undang-undang anti sorok. Maka harga barangan masih lagi dapat terkawal. Hari ini, harga barangan dah tak terkawal. Di Petaling Jaya, harga minyak banyak begini. Di Kedah, harga minyak harga begini. Di Pulau Pinang, harga minyak begini. Di Johor Bahru, harga minyak begini. Dah tak selari. Sepatutnya disenaraikan, katakanlah dalam 20 jenis makanan. Beras, gula, tepung, susu, minyak, ikan, daging, ayam sebagainya. Ini makanan perlu. Ini harga yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hak ehwal pengguna. Dan hantar pada semua pedagang. You all nak buat untung, terpulang. Jadi, sebab datangnya daripada pembekal. Pembekalnya kapitalis. Macam kita punya ikan. Bukanlah semua ikan datang daripada laut kita. Ada ikan daripada Indonesia, ada ikan daripada Vietnam, ada ikan daripada Thailand. Sepatutnya mereka yang mengimport, yang diberi permit oleh Kementerian Pertanian. Jadi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kena jumpa dengan Kementerian Pertanian, kena jumpa dengan Kementerian Ekonomi. Bincang, harga minyak kita nak harga banyak ini. Tak mau lebih daripada itu. Kemudian untuk dengan Kementerian Pertanian, seboleh-bolehnya. Rakyat dah teruk dah sekarang ni. Harga ayam, ikan, daging dan sebagainya sebegini. Jadi sekarang ni menteri seolah-olah hilang kuasa, hilang dikri. Tak mampu. Jadi Fauzi Taib darurat untuk kenyangkan perut menteri. Nah, ini akhirnya rakyat beranggapan, mempunyai persepsi bahawa dengan undang-undang darurat ini bukan untuk kebaikan rakyat. Sepatutnya undang-undang darurat ini kena diambil kesempatan oleh pimpinan untuk memastikan kehidupan rakyat terbela. Ini syukur manan, makanan yang tak kena GST. Itu sistem pencukai kita tak ambil. Tetapi gunakan undang-undang darurat. Kerana sekarang ni musim darurat. Ada dia punya dalam ordinan darurat, terpulang kepada kuasa menteri. Decree of the ministers. And they can decide. Harga banyak ini. Tapi apa hal? Tak bersuara. Ini yang saya marah. Saya marah kepada menteri-menteri daripada UMNO. Menteri lain saya tak mau tegur kerana dia berada dalam kabinet. Kenapa dia tak bercakap? Kenapa dia tak bersuara? Sepatutnya kena ada dibentang. Kalau kena dibincangkan. Masalah kita sekarang ini, rakyat sudah tak boleh lagi tahan. Rakyat dah lenjan. Kehidupan yang semakin susah. Betul. Tarif elektrik tak naik. Betul. Air tak naik. Tapi mereka tidak mempunyai wang yang cukup. Sebab itu saya puji Datuk Samsul Nasarah. Bukan kerana apa, kerana dia peka dengan kehidupan rakyat. Dia kata, okey, untuk api ni kita dalam tempoh 6 bulan ni dia boleh bayar ansuran lah. Jadi adalah kelegaan. Tidaklah rumah tu tak ada api. Tapi bagaimana kementerian yang lain? Kementerian pengguna ni, apa hal? Saudara Nasir, memang menteri bongok. Saya tak tahu. Sebab dia ada pegawai undang-undang dia. Tiap-tiap kementerian ada pegawai penasihat undang-undang. Yang memberitahu, Yang Muhammad, ini gini. Ada KSU.
Bukan tak ada ketua setiausaha. Ada ketua pengarah. Cukup. Dan dia akan dibantu oleh penguatkuasa yang lain. Termasuklah daripada Kementerian Pihak Polis. Boleh adakan diserbu. Dan mereka yang melakukan kesilapan, kesalahan, ini boleh dianggap sebagai jenayah. Kenapa ini tidak ditangani oleh pimpinan? Jadi kehidupan rakyat semakin getir. Susah, saudara. Saya bukanlah cakap-cakap sekadar cakap, tidak. Bukan saya hanya melontarkan pandangan, tidak. Ini realitinya. Huruf P penghancur harapan. Ya, saya sedihlah kerana bukan hanya terkait kepada warga bangsa kita, warga yang cinta damai, terkait juga pada kehidupan saya, kehidupan keluarga saya. Saya juga ada keluarga, ada anak, ada cucu. Dan saya melihat kadang-kadang anak saya pun mengeluh. Kalau anak-anak saya boleh mengeluh, tentulah rakyat lain juga lebih mengeluh lagi. Saudara, jadi kita mengharapkan, jadi sepatutnya sudah sampai masanya rakyat menghantar petitions terus kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Boleh serah dia, oi, kau buat kerja apa tu? Inilah akibat tepuk atap. Saya tak tahu. Tapi bagi saya, siapa pun nak jadi menteri, sepatutnya kena bersedialah, kena tahulah dikrinya sebagai menteri. Dan sebenarnya setiap seorang menteri, bila dia masuk ke kementerian dia akan diberi penjelasan, akan dijelaskan oleh KSU. Setiausaha sulitnya akan bagi tahu, Yang Muhammad, ini Yang Muhammad punya kuasa, ini begini. Lepas tu ada mesyuarat. Setiap minggu. Bukannya setahun sekali, tidak. Setiap minggu selepas dari kabinet, dia panggil pos kabinet. Jadi di situlah mereka, pimpinan negara kita, pada kementerian masing-masing akan berbincang. Yang saya heran, kenapa persoalan hak ehwal pengguna tidak ditangani. Ini yang saya cuba lontarkan. Jadi saya ingat eloklah kita menghantar petition pada kerajaan. Cukup-cukuplah anda melenjankan rakyat kita ni. Dah letih dah rakyat ni. Dan yang kita tengok, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita perhatikan saban hari pemimpin lain tak ada. Politik, penutupnya COVID-19. Sebab itu kita bosan. Malahan kadang-kadang rakyat dah benci ni nak bercakap soal politik. Cuma saya je lah menyantun tiap malam untuk saya memberi pencerahan. Keadaan sebenar macam mana begini, gambarannya. Ikat kat market pun sama, mahal betul. Ikan di market, di mana-mana pun semua naik. Itu saudara, Lambuka sama. Dia kata itu masa berkuasa dulu, sektor pertanian diabaikan. Sekarang tengok. Apa yang berlaku? Sumber makanan kita bergantung kepada negara luar. Satu lagi, kegagalan. Ini saudara Lambuka sama. Tak boleh kita kata kegagalan Barisan Nasional. Tak boleh begitu. Sepatutnya sekarang ni dah 2 tahun Pakatan Harapan merintah. Kenapa tidak dibuat? Saya bagi tahu, saya terus terang kata bahawa kita alhamdulillah lah sekarang ni ada dunia internet, kita boleh menegur. Letihlah semua dah jadi kata ini keadaan sebenarnya. Alias Cik Saleh memang bencilah. Begitu keadaannya. So Rosli Lili, menteri jaga perut sendiri. Akhirnya rakyat membuat persepsi menteri tidak lagi berada untuk dihormati. Malahan menteri itu dipercacai. Saban hari, saban malam, menteri itu dipercacai. Kenapa pimpinan mengizinkan suasana begini? Zamri Bari, kita kasih tukar cepat. Sebab itu rakyat menuntut supaya adakan pilihan raya. Kalau tidak, kalau rakyat senang, dia tenang, dia tak minta pilihan raya. Sebab rakyat dah tersepit sangat. Jadi, bagi saya melihat bahawa pemimpin bercakap hari-hari politik. Tadi pukul 8.30 tadi masuk dalam wall saya. Cik Guya, ya Muhammad Cik Guya. Dia ni bagi saya wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri Rakyat. Dia menyantuni rakyat saja. Saya selalu kata, ya Muhammad Cikgu, teruskanlah santunilah rakyat. Dia dah jadi rakyat biasa. Satu wakil rakyat yang turun ke lapangan, tengok orang susah dan sebagainya, santuni rakyatnya, kawasan, semua ceruk dia masuk. Cuma dia hantar saya kepada saya. Dia adun pasir panjang. Dia kata, memperdagangkan orang politik untuk kepentingan parti dan demi kepentingan peribadi merupakan satu perbuatan yang merugikan rakyat.
Jadi dia kata minta saya bagi pencerahan. Memang inilah sebenarnya yang sedang berlaku hari ini. Mereka memperdagangkan orang politik. Beli-membeli, ugut-mengugut. Dan tidak lain tidak bukan hanya untuk kepentingan diri. Akhirnya rakyat melihat ahli-ahli politik ini seperti barang berdagangan komoditi. Rakyat dah hilang penghormatan. Sebab itu mereka menggelarkan ahli-ahli politik sebagai katak. Itu gambarannya. Tapi bagaimanapun, saya seronok. Walaupun beliau daripada parti keadilan, Yang Berhormat ahli Hajah Natrah Ismail. Hari ini Hajah Natrah Ismail telah pun menyahut cabaran. Sebab Ketua Pengarah SPRM dia kata sila buat laporan. Dan hari ini beliau telah pun membuat laporan di Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dan beliau mengeluarkan kenyataan. Dia pula ada ahli Parlimen Sekijang. Dia kata hari ini saya telah membuat satu laporan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkenaan satu kejadian percubaan mendapatkan sokongan saya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan janji manfaat yang boleh saya peroleh dengan pemberian sokongan tersebut. Retinya, beliau mengaku kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah bahawa ada tawar-menawar, ada harganya. Kejadian itu katanya telah berlaku pada 3 bulan Mac yang lalu dan melibatkan 2 orang individu. Siapa itu terpulanglah pada dia, biarlah dinamakan. Kita tak payah nak sebut. Jangan kita dedahkan diri kita kepada permasalahan undang-undang. Sebab dia dah menamakan 2 orang tu, banda berapa jumlahnya, jangan kita campur. Jangan pula kita pula menjadi orang yang membuat bukti. Kita melaporkan apa yang dibuat. Jadi saya membuat laporan ini berdasarkan Seksyen 25 Akta Suruhan Pencegah Rasuah Malaysia 2009 berkenaan kewajipan melaporkan tawaran suapan. Saya berharap pihak SPRM akan dapat menyiasat perkara ini pada kadar segera. Sekali lagi saya nyatakan bahawa saya tidak berniat, saya tidak berminat untuk memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan saya tidak mahu mengkhianati Parti Keadilan Rakyat, pimpinan dan yang penting pengundi-pengundi Parlimen Sekijang. Jadi beliau mengatakan dia tak nak untuk mengalihkan sokongan kerana waktu beliau bertanding dulu, dia menghormati kehendak pengundinya. Itu dia punya natijahnya. Jadi katanya kepada mereka yang masih berusaha untuk mengubah sokongan ahli-ahli parlimen, Parti Keadilan atau pembangkang amnya, berhentilah. Jadi kerajaan minoriti yang kamu cuba selamatkan ini sudah berada seperti di ujung telur, seperti telur di ujung tanduk. Itu dia punya kenyataan politik lah. Tetapi bagi saya, dia sudah pun membuat laporan. Jadi kementerian ataupun jabatan SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, perlu ambil tindakan. Cuma kita seriau nanti, dia pula yang kena ambil tindakan. Macam mana apa berlaku pada saudara Lokman Adam. Lokman Adam, dia membuat laporan polis, dia membuat laporan SPRM berdasarkan kepada kenyataan dalam mahkamah berhubungan seorang penjawat awam. Lala kali Lokman Adam pula yang kena. Jadi ini tak betul. Patutnya kena disiasat. Jangan pula tangkap Yang Berhormat Hajah Natrah. Orang yang nak bagi itulah tangkap. Jadi Rozara, itu baru berprinsip. Sebab itu saya katakan, saya akan menyantuni siapa saja. Kalau orang tu ada prinsip, saya akan menghormati. Tak kisahlah, sebab kita berpolitik ni saudara. Saya jelas, saya orang UMNO. Saya akan mempertahankan parti saya. Tapi kalau ada pemimpin daripada parti seberang sana, yang baik kita kena baik. Kalau pimpinan daripada PAS baik, kita akan santuni. Baik. Kalau datang daripada Parti Amanah, baik. Kita santuni, baik. Kalau datang daripada Parti Keadilan, baik. Baik. Kalau daripada DAP sekalipun, kalau dia baik, macam Anthony Loke, dia baik. Kita kata baik. Tak boleh kita kata dia jahat. Tapi kalau orang macam Kulaga Sigaran tu, memang wajib kita balon dia. Orang macam Ramasamy daripada Keadilan, memang kena balon. Orang macam budak jelutung tu, bangang sebangang-bangang, memang patut kita marah. Tapi yang baik kita kata baik. Sebab waktu Anthony Loke jadi Menteri Pengangkutan, dia mentadbir kementerian itu dengan baik. Kena kata baik. Jangan pula kita ni double standard. Seorang kerana itu pembangkang, tak boleh. Tak boleh begitu. Dan kalau ada cadangan, ada idea yang dilontarkan, boleh pakai. Itu prinsip saya. Tapi bagi mereka tidak.
Bagi mereka, once you jadi opposition atau pembangkang, selama-lamanya musuh. Ini yang membuatkan saya rasa politik itu dicemari. Kenapa kita tak? Saudara lihat apa berlaku di Amerika. Dua parti saja, itu Parti Demokrat dan Parti Republikan. Dia okey, ahli-ahli dia tak setuju dengan Trump. Tapi ahli-ahli Demokrat yang lain berbincang, bersidang dalam di Capitol dengan baik. Begitu juga di England, begitu juga di Sweden, begitu juga di New Zealand, begitu juga di Australia. Wa imma begitu juga di Thailand. Tak ada masalah. Tapi kenapa kita di sini bila orang terbangkang kita benci sebenci-bencinya? Kita boleh membenci apa tindakan yang dilakukan. Sebab itu saya ketawa hari ini terima satu kiriman, satu pelayar saya nama dia Kak Pah. Dia hantar kat dia kata, "Bengang Kak Pah ni," dia kata. Mana taknya dalam keadaan sekarang ni boleh pula tikam sama sendiri. Terang-terang pula tu dia kata. Dia dah kenapa? Jangan anggap semua ahli UMNO ni tunggul kayu. Ni Kak Pah dia hantar kiriman tu. Ramai yang boleh jadi calon wakil rakyat. Bahkan calon menteri sekalipun. Cuma malas nak bersaing, nak jatuhkan sama sendiri. Kerana kita sayangkan ukhuwah dalam parti ini. Ini Kak Pah dia marah sebab berlakunya tikam menikam, maki-memaki dalam ini parti UMNO itu sendiri. Dia kata ini hipokrit, munafik, ego, riak, berlagak, pembohong, pembelit. Dia kata kononnya ini dianggap sening. Kerana itulah dia kata kajian sains membuat kajian golongan atau bidang mana yang paling tak boleh dipercayai, tetap rankingnya orang politik. Marah betul Kak Pah. Jangan marah Kak Pah. Jadi sebenarnya kita perlu melihat kita perlu melihat dan santuni apa yang berlaku di negara kita ni. Lain tak ada adalah tentang apa yang masalah saya nampak sekarang ni. Saban hari UMNO diserang. Apa dosa parti UMNO saya tak tahu. Sebab itu saya terkesan membaca tulisan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia tulis hari ini apa dia. Cuma saya gelak jugalah tentang Rashirul. Rashirul dia mengamuk habis. Dia kata bila Zahid diam, tak mau membuat tindakan pada PBM, puak-puak hanat dia kata, cakap Zahid ni penakut dan tak punya hala tuju. Serta tak tahu nak bawa UMNO ke mana. Jadi bila Zahid bertindak dengan berani terhadap PBM, maka puak-puak yang sama juga yang mempertikai macam mana dengan keputusan, tindakan dan sebagainya. Jadi tanya sebenarnya korang nak apa? Buat salah, tak buat salah. Dia diam, kamu kata dia penakut. Dia diam, kamu kata dia bisu. Dia bertindak, kamu kata bahawa tak patut. Jadi sebab itu dia kata kami ahli di perangkat akal umum dah faham apa yang pucuk pimpinan sampaikan berhubung dengan hala tuju UMNO. Kami dari perangkat cawangan dah bahagian pun dah dari awal lagi dah bersedia dengan gerak kerja pilihan raya. Semua portfolio pilihan raya di setiap PDM telah diisi oleh ketua dan jawatan kuasanya. Kini kami hanya tunggu arahan untuk mengaktifkan bilik gerakan dari cawangan maupun PDM. Sebab itu saya katakan semalam, saya tidak yakin bahawa Perdana Menteri akan memanggil pilihan raya dalam waktu yang terdekat. Kerana selagi UMNO tidak menyatakan sokongan, selagi UMNO tak boleh dipujuk untuk menyokong Parti Pribumi Bersatu ini, selagi itulah beliau akan melihat bahawa ini keadaan yang tidak selamat bagi PBM. Jadi bagi saya, bukan caranya untuk kamu menyerang UMNO. Sebagaimana apa dia kata oleh Syam Jalil. Syam Jalil meramalkan besar kemungkinan dalam minggu depan akan berlaku pembentukan ataupun perubahan baru dalam kabinet. Katanya bahawa ahli-ahli UMNO yang dilihat condong tidak menyokong kepada parti PBB ini, mereka akan digugurkan. Kata saudara Syam Jalil. Saya bersetuju juga bahawa itulah juga mungkin dia dah bagi hukuman. Tetapi bagi saya dia akan berusaha untuk mencari jalan untuk memastikan UMNO ini terus ditekan. Kerana dah tak dapat nak pujuk. Kepada mereka-mereka ini tak payah nak pujuk lah.
tak payah nak pujuk. UMNO ni, dia punya perangai UMNO ni, warga UMNO ni, dia tak peduli. Bila kalah, dia kekal setia. Waktu UMNO memerintah, waktu Barisan Nasional menjadi kerajaan, tak ada pula ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi ni pergi ke sana, pergi sini, minta projek. Tak ada. Yang mencari projek ni adalah orang-orang ni yang wolok-wolok ni, yang duk melompat sana, melompat sini. Dan mereka sudah dapat projek nak jaga kepentingan. Sebab itu mereka melompat. Akar umbi tak ada, akar umbi setia. Bila kalah, kita setia. Bila menang, kita berusaha. Berusaha untuk memastikan apa saja yang diperjuangkan dilaksana. Itu bezanya peringkat akar umbi. Sebab itu akar umbi tak lari. Belum ada terbukti mana-mana cawangan UMNO di saat kita kalah. Okeylah, orang kata kalah-kalah lah. Okey, saya terimalah. Kita tidak membentuk kerajaan. Tak ada cawangan pun yang dibuatkan. Tak ada ahli peringkat cawangan-cawangan pun yang berbondong-bondong lari. Tak ada. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin yang nak menyelamatkan diri mereka. Pemimpin-pemimpin yang nak merasakan tembolok mereka ni tidak dapat diisi, maka dia melompat. Orang ini tak ada keikhlasan. Sebab itu saya tengok catatan daripada Datuk Zahid Hamidi. Dia kata, Assalamualaikum dan salam sejahtera para ahli dan penyokong UMNO sekalian. Saya menulis kali ini supaya saudara-saudari ahli dan penyokong UMNO dapat memahami realiti, katanya. Usaha untuk memulihkan UMNO selepas dilanda badai fitnah PRU 14 bukanlah satu kerja yang mudah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, musuh tidak pernah berhenti cuba menyekat UMNO. Musuh nyata sudah pasti. Musuh tidak nyata berselindung dalam kesamaran penuh hasutan. Musuh tahu UMNO adalah parti keramat bangsa Melayu. UMNO adalah parti agama dan parti terbesar umat Melayu yang mampu bangkit semula. Kerana itu mereka berusaha untuk menghancurkan UMNO once and for all sejak 2 tahun lalu. Ini catatan daripada Presiden UMNO. Dia kata bagaimanapun usaha itu tidak pernah berjaya kerana kedegilan pemimpin dan ahli UMNO. Ahli-ahli UMNO ni degil. Kamu buat macam mana pun kita tak akan ikut. Kamu letaklah tawaran itu ini. Dia tak akan tersilau. Tidak akan terpana dengan janji seribu mimpinya. Ahli UMNO tak apalah. Kau sekarang ni kau perintahlah. Kita mesti ni bila musim pilihan raya nanti, kita lawan. Itu peringkat hari akal umbi. Ini yang ruang daripada PPBM tidak dapat faham. Sebab itu kata Zahid kali kata, untuk itu UMNO mahu dalam kawalan mereka pula selepas riwayat tidak mampu ditamatkan. Jadi kerana mereka tak dapat nak ditawan UMNO, dia nak bunuh. Itu yang berlaku sekarang. Dengan menggunakan broker. Ini Datuk Zahid dia marah ni. Dia menggunakan perkataan dengan menggunakan broker, bertaraf jurucakap dan klaim mereka lah penyatuan ummah. Jadi ironinya dasar penyatuan ummah perlu berlandaskan kepada kejujuran serta keikhlasan. Bukan untuk menguasai supaya terus berkuasa. Bukan juga untuk kepentingan sipolan dan sipolan. Jadi andailah mereka berjaya, jenama UMNO ni boleh dipergunakan, maka jutaan ahli UMNO boleh diremot. Ini tidak akan berlaku. Ahli UMNO tidak boleh diperkudakan. Yang boleh mereka perkudakan adalah pimpinan. Pimpinan yang sekarang ada sekarang dalam kabinet. Menjadi menteri. Mereka ini boleh digula-gulakan. Sebab itu saya kata kadang-kadang mereka ni ahli UMNO yang bakal. Tapi kamu tunggulah. Sebab peringkat akar umbi. Jadi kerana enggan menggadai UMNO. Ini Datuk Zahid. Kerana enggan menggadai UMNO, pemimpinnya dipropagandakan. Konon-kononnya mau menyelamatkan diri daripada pendakwan mahkamah. Sekarang ni dia cari jalan. Akhirnya tuduhlah bahawa pemimpin UMNO ni nak menyelamatkan diri. Sebab itulah bahawa nak jatuhkan kerajaan. Tak ada. Sedangkan pemimpin UMNO kluster mahkamah inilah yang berani dan setia memperjuangkan UMNO walau apa pun yang menimpa diri mereka. Jadi jika mau melihat bagaimana kaedah menyelamatkan diri, bolehlah kita lihat katak-katak kini yang selesa di seberang sana. Boleh juga kita lihat burung-burung belatuk yang sedang kekenyangan dapat dedak di belakang rumah. Sinis, kata Presiden UMNO. Jadi saya nak jelaskan di sini bahawa jangan anda memperkecilkan warga UMNO. Jangan anda melihat warga UMNO itu mudah di-remote controlkan. Jangan anda ingat ahli-ahli UMNO ini mudah diperabaikan. No way.
Kalau Presiden UMNO tak betul, Presiden UMNO kena sanggah. Kalau timbalan Presiden tak betul, timbalan Presiden kena sanggah. Kalau ketua pemuda tidak betul, ketua pemuda disanggah. Kalau ketua puteri tak betul, ketua puteri kena sanggah. Kalau ketua wanita tak betul, ketua wanita pun disanggah. Kalau pimpinan UMNO yang tak betul, pimpinan disanggah. Malahan ahli parlimen yang bergelar, yang berhormat pun, diorang tak hormat lagi. Kerana tidak mengikut kehendak dan cita rasa ahli perekat akar umbi. Ini fakta yang perlu dirasai, perlu ditangani, perlu mereka faham, perlu mereka insaf. Menteri-menteri, jangan ingat anda, betul lah anda berada di kursi yang empuk. Sementara saja. Anda berada di kursi yang empuk itu untuk sementara. Saya nak jelaskan, berkali-kali saya katakan, UMNO bukan kolam untuk menternak katak-katak. UMNO bukan lombong untuk mengaut kekayaan. UMNO parti perjuangan. Warga UMNO peringkat akar umbi sedar dan faham matlamat UMNO ini. Sejak dari awal ia diasaskan. Dari dulu, kini dan selamanya UMNO tak berubah. Jangan cuba nak merubah kedudukan. Jangan cuba nak ubah dia punya perimeter ataupun hala tuju UMNO. Ini bercakap hala tuju. Hala tuju kepala bapa apa benda kau nak bercakap ni? Hala tuju UMNO mudah. Memperjuangkan untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Warga UMNO tak minta untuk kepentingan diri dia. Peringkat ketua-ketua cawangan tak ada minta untuk kepentingan diri dia. Tapi pimpinan setengah pihak merasakan di peringkat bagian aku boleh beli. Sebab itu saudara tunggu. Tahun ini tahun pemilihan. Saya menjagakan ramai ketua-ketua bahagian nanti yang bergelar yang berhormat akan tergelincir. Mereka akan disingkirkan. Pok Lan, Datuk Anwar Musa dah jadi... Saya sebenarnya, saya bukanlah nak menyerang Tasik Anwar Musa. Saya rasa dah seminggu, 2 minggu, saya tak usik pun. Saya tak bercakap tentang diri dia. Kena okey lah, dia jadi dah sudahlah, ceasefire lah. Orang putih kata, redakanlah dulu. Ceasefire. Jadi, saya merasakan, biarlah dia buat kerja. Banyak gelandangan di Kuala Lumpur ni. Jalankanlah kerja. Tapi bila dia menyerang pimpinan UMNO, bila dia kata begitu, dia kata begini, memanglah saya marah. Sebab apa yang dia katakan itu tak betul. Sedangkan dia sepatutnya mempertahankan kehendak akar umbi. Bagi saya, suara akar umbi ini tidak kamu dengar. Tidak kamu santuni, malah seolah kamu ahli peringkat akar umbi. Apakah pimpinan UMNO yang setelah kamu bergelar menteri, kamu ada kuasa untuk mengherdik ahli UMNO? Nur Mukmin, silent is golden. Bukan kita nak diam, tak boleh. Ahli UMNO tak boleh diam. Sebab kita dah cuba untuk silent is golden. Tapi silent is golden macam mana kalau mereka berleluasa, berterusan mengutarakan pandangan dan pendapat yang kita tahu untuk menghancurkan parti kita. Ahli UMNO peringkat akar umbi memang tak boleh terima. Bukan cakap saya. Bukan cakap Presiden. Presiden pun tak mampu menahan arus gelombang yang dibawa oleh ahli. Sebab itu, pada 4 hari bulan yang lalu, dia 4 bulan Januari, tak silap saya, dia panggil semua ketua bahagian nak mendengar apa cerita dah jadi ni. Tiba-tiba saja, macam satu gerakan yang lebih daripada tsunami. Satu ombak penolakan. Di saat UMNO berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Ombak sebab dia bertanggungjawab nak jelaskan juga pada Tuan Guru Hajadi. Mana sebab Tuan Guru Hajadi berada dalam Perikatan Nasional. Saya ingat petang tu. Sebaik saja bila bertemu dengan 145 ketua bahagian, dia terus pukul 5 petang berjumpa dengan Hajadi. Menjelaskan keadaan. Bukan kuasa dia. It's beyond his control. Tapi dia diserang. Seolah dia yang suruh buat. Tak ada. Jadi bila Tasik Anwar mengatakan ini ada remote control, ada usaha orang ni menggerakkan, ini yang saya nak bagi penjelasan, tak betul. Keadaan tak betul. Jangan benda tak betul ni dikatakan benar. Memanglah dalam keadaan sekarang ni yang benar itu diketepikan. Yang batil itu, yang bohong itu dijulang. Ini saya tak boleh terima. Warga UMNO tidak boleh menerima statement-statement ataupun kenyataan-kenyataan yang seolah-olah memperbodohkan ahli UMNO. Ahli UMNO bukan bodoh. Walaupun mereka duduk peringkat cawangan. Benar. Pak Angah, Pak Hitam, Pak Long duduk di kampung tu sambil isap rokok. Mereka berfikir.
Sebab mereka melihat bagaimana perjuangan UMNO ini, penerusan UMNO. Mereka melihat bagaimana dengan adanya perancangan UMNO, anak-anak mereka sudah menjadi doktor, anak-anak mereka menjadi insinyur. Walaupun Pak Long, Pak Ngah, Pak Itam masih di kampung isap pokok daun. Ini realitinya. Tapi mereka yang hari ini yang telah pun mendapat kemudahan hasil perjuangan UMNO, cuba untuk pukul parti UMNO. Cuba untuk bersekongkol dengan orang yang nak membunuh UMNO. Ini yang kita harus pertahankan. Kita tak boleh izinkan mana-mana tangan untuk mengotori rumah UMNO. Kita tidak boleh mengizinkan siapa-siapa pun untuk merobek tiang seri rumah UMNO. UMNO harus kekal demi perjuangan untuk agama, bangsa dan tanah air. Kita tak pandang mereka yang cuba untuk menghasut dalam rumah UMNO harus disingkirkan. Mereka yang melihat UMNO ini lombong untuk kata-kata harus ditutup. Mereka yang melihat UMNO ini sebagai tempat untuk menjadikan pasaran komoditi untuk menjual beli wakil rakyat, orang ini perlu disingkirkan. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.